Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Semasa 3 bersama saya, Zahid Samsudin. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini merasmikan kompleks bangunan baharu Media City dan mengumumkan nama baharunya sebagai Angkasa Puri Kota Media. Pembangunan Angkasa Puri Kota Media adalah antara langkah strategi kerajaan untuk merangsang perkembangan dan pembangunan industri penyiaran negara. Saya harap dengan adanya bangunan ini, langkah-langkah susulan akan dapat dibuat supaya standard penyiaran Malaysia tidak ketinggalan dan setanding dengan standard amalan di rantau ASEAN dan antarabangsa. Datuk Seri Ismail Sabri turut memasyurkan nama-nama jalan di sekitar kompleks ini sebagai jalan penyiaran, jalan lensa, jalan frekuensi serta bulatan simfoni. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan timbalannya Datuk Zahidi Zainul Abidin serta Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Mohammad Mentek. Bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam kekal di penjara sebulan selepas didapati bersalah menghina mahkamah kerana mengugut saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Keputusan itu dibuat sebulat suara oleh panel 3 hakim Mahkamah Rayuan iaitu Datuk Seri Kamaluddin Mat Said, Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Nordin Hassan. Ketiga-tiga panel hakim menolak rayuan Datuk Lokman pada hari ini untuk mengenepikan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi sebelum ini. Panel 3 hakim turut menolak rayuan silang dikemukakan pendakwaan terhadap hukuman penjara sebulan itu. Pada 15 Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi memutuskan Datuk Lokman didapati bersalah menghina mahkamah kerana mengugut saksi pendakwaan utama yang juga bekas pegawai khas Datuk Seri Najib, Datuk Amhari Effendi Nazaruddin. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru, Johor atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5,000 5 tahun lalu. Pengakuan dibuat tertuduh Azman Abdul Rahman, 54 tahun, selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Tertuduh yang juga Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar di Kolej Matrikulasi Johor, Tangkak, didakwa menerima suapan secara tunai bernilai RM4,000 sebagai balasan mendapatkan kerja penyelenggaraan alatan sukan bagi kegunaan pelajar dan membekal pakaian Karnival Co-Curriculum Matrikulasi KMJ 2017 pada Julai dan 12 September 2017. Suapan RM1,000 lagi didakwa diterima menerusi transaksi ke akaun peribadi tertuduh sebagai balasan mendapatkan kontrak pembersihan di Kolej Matrikulasi sama pada 22 Ogos 2017. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009 serta Seksyen 165 Kanun Keseksaan dalam kurungan Akta 574. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin. Selain tertuduh, perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah. Kes disebut semula 22 November ini. Negara-negara ASEAN mendesak tindakan konkret bagi menyelesaikan krisis Myanmar secara aman. Negara pengerusi ASEAN, Kemboja menegaskan negara-negara rantau ini prihatin terhadap keganasan yang berlaku di Myanmar, termasuk insiden pengeboman penjara Insein, permusuhan di wilayah Karen dan terbaru serangan udara di wilayah Kachin yang menyebabkan orang awam terbunuh dan tercedera. Kemboja dalam kenyataannya berkata pemerhatian terhadap ketegangan yang memuncak sehingga kini memburukkan situasi bantuan kemanusiaan. Ia bertentangan dengan semangat konsensus 5 perkara ASEAN dan usaha mengimplementasikannya. Isnin lalu, media melaporkan serangan udara tentera Myanmar ketika konsert Pakan berlangsung di wilayah Kachin sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 50 orang awam. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Myanmar dalam kenyataan akan menyiasat lebih mendalam kejadian tersebut. Semasa 3 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.